Seperti biasa, saya mulakan dengan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Masjid Al-Khairiyah yang menyediakan ruang untuk kita sama-sama membina sebuah halaqah zawiyah majlis ilmu. Semoga setiap yang menjayakan dapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah. Seterusnya lah pastinya pada semua rakan-rakan saya, sahabat-sahabat, saudara-saudara, adik-adik yang sama-sama hadir dalam program kita di masjid ini secara live, secara bersemuka, dan rakan-rakan yang mungkin follow kita melalui FB masjidnya, FB live masjid. Juga saya mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban. Semoga kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sama-sama masih lagi membincangkan apa yang kita baca sebentar tadi daripada surah Al-Waqi'ah, dan kita cuba untuk benar-benar mendapat penghayatan, sebab penghayatan itulah yang akan menyebabkan kita dikira membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau kita tidak ada penghayatan, dan bila sebut penghayatan, kenapa dikatakan itu penghayatan? Siapa mungkin masih ingat untuk berkongsi? Kenapa satu itu dikatakan perlukan penghayatan? Apa maksud penghayatan? Apa maksud penghayatan? Penghayatan, kita kata kita nak menghayat, kita nak baca Al-Quran, kita ada penghayatan. Kita nak solat, kita ada penghayatan. Kita akan sebut adanya penghayatan. Baik. Penghayatan daripada bahasa Arab, penghayatan bahasa Melayu lah, tetapi daripada kalimat hayat. So bila sebut hayat, mesti ada dua. Kan? Satu jasad, satu ruh. Maka bila kita baca Quran, kita baca tu idza waqa'atil waqi'ah, itu jasad ataupun fizikal ataupun material, benda yang kita boleh dengar, benda yang kita boleh nampak, maka itu namanya adalah fizikal. So kita membaca itu fizikal, dan jasad itu apabila kita memang nakkan penghayatan, kita kena berikan kepadanya ruh, dan ruh kepada jasad itu bagi bacaan tadi adalah faham. Maknanya bila kita kata saya nak membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, maka dia mesti bermula dengan faham. Dan faham itu diawali dengan tahu. Mula kita tahu apa yang kita baca. Idza, apa maksud idza, dan apa yang sebenarnya Allah nak bagi tahu kita pada idza waqa'atil waqi'ah. Baik, kemudian menjadikan kita faham. Jadi apabila kita faham, bukan sekadar kita baca, maka bacaan kita telah ada penghayatan. Sebab itulah faham dikunci bagi segala benda dalam hidup kita. Kata Nabi dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Orang kalau Allah nak jadikan dia baik dalam agama, apa pertama Allah buat? Fahamkan tentang agama. So faham. Dan sifat faqihnya Allah tak kata yufahimhu fid din, tetapi Allah kata yufaqihhu. Apa beza di antara yufahim dengan yufaqih? Faham. Faqih adalah faham yang mendalam. So menunjukkan bahawa faham itu berbeza-beza. Jadi sebab itu kita baca, mungkin faham kita setahap ini, tetapi mungkin lebih dalam berbanding orang lain. Mungkin kalau Imam Ibn Kathir bila dibaca idza waqa'atil waqi'ah, adakah faham dia sama dengan kita? Tentulah jauh. Kita mungkin di dasar, ada di permukaan, dia dah di dasar yang paling dalam. Begitulah ulama-ulama yang lain sebagai contoh. So sebab itu apabila kita nak membuat penghayatan pada bacaan, nak kita perlu kepada faham. Dan
faham itu bermula dengan tahu. Kata Nabi dalam hadis, wa ma ilmu illa bitta'allumi, dan tidaklah kamu dapat tahu sesuatu benda melainkan kamu mempelajarinya. Jadi kita duduk dalam kelas ini sebenarnya adalah satu proses untuk kita tahu. Setelah tahu, kita juga nak mendapat faham, dan kemudian bila kita faham dan kita amal, maka pada ketika itu dia akan jadi lebih dalam lagi. Ya. Bila kita faham dalam kelas, oh ini maksudnya, kemudian kita baca, kita praktis, kita amalkan. Kita tak boleh expect kita akan dapat ilmu tanpa kita datang untuk mempelajarinya. Dan bila kita tidak dapat tahu, apa kita tak dapat? Tak dapat ilmu. Bila kita tidak dapat ilmu, kita tidak dapat faham. Ya? Dan bila kita tidak dapat faham, bila kita amal tidak bersama faham, bahkan dalam matan Zubat menyatakan bahawa dalam matan Zubat menyatakan bahawa fa'alimun bi'ilmihi lan yu'malan mu'adzabun min qabli babil wahhan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Alimun bi'ilmihi, orang alim dengan ilmunya yang tak beramal, ya, mu'adzabun min qabli babil wahhan, dia akan diazab sebelum penyembah berhala diazab. Ya. Tetapi dengan sebab itu kita takut, oh tak payahlah, takut nanti kan kita diazab sebelum penyembah berhala. Tetapi wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, tetapi kalau orang itu dia beramal bi ghairi ilm, tanpa ilmu, maka dia beramal sebab dia dengar, dia tengok, dia perhati, maka dia pun praktik satu benda tetapi bukan kerana tahu yang dipelajari. A'maluhu mardudatun la tuqbal, amalnya mardudah, amalnya akan ditolak mentah-mentah oleh Allah. La tuqbal, walaupun nampak dia beramal, sebab Allah tak suka orang jahil, orang beramal itu jahil. Jadi sebab itu alhamdulillah Allah beri taufik kepada kita. Tetapi ingat, stage tadi ya, mula nak tahu, lepas tahu kita akan faham, dan faham tersebut boleh jadi tafaqquh, boleh jadi lebih dalam. Tetapi bila kita amal dan kemudian kita faham, maka kita akan diberi ilmu yang lebih dalam. Man amila bima alima, kata Nabi, man amila bima alima warathahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa beramal apa yang dia tahu, Allah akan wariskan ilmu yang belum dia tahu. Maknanya orang yang beramal bersama dengan faham. Jangan beramal dengan secara jahil, sebab beramal secara jahil dia makin rosak dan makin rosak. Tetapi apabila dia beramal, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, Allah beri lagi ilmu. Contoh. Dah sampai. Dah macam terlampau serius kan? Dah sampai belum? Kenapa sedih? Tak biasa je belum, tak biasa je. Katalah kita belajar masak kat TV, Chef Wan ajar, kita pun cantik, ya. Maknanya proses transfer of learning itu berlaku lah dengan TV. Kita pun cantik. Ada orang cantik, ada seorang ni dia akan setelah dia cantik, dia faham, kemudian dia praktik.
Beza tak ilmu antara orang yang tengok depan Syekh Wan dengan lepas tu dia praktik? Beza ke tak beza? Betul tu dengan yang seperti cakap je. Beza kan? Bezanya ada orang ni sebab dia kata Syekh Wan cakap macam ni, maka dia pun orang tanya dia akan jawab kenapa berdasar kepada apa yang difaham daripada apa yang Syekh Wan ajar. Tetapi bila dia praktik berdasarkan apa yang Syekh Wan ajar, maka dia akan dapat berbeza. Okey, dia masak sekali, 2 kali. Tetapi ada seorang lagi pula, dia belajar daripada Syekh Wan, lepas tu dia pun praktik bukannya sekali, 2 kali, tapi 1000 kali. Agaknya ada tak daripada dia praktik apa yang dia dapat daripada Syekh Wan, adakah dia dapat pengetahuan lain, tambahan yang dia boleh bagi pada kita agak-agak? Yang kita dapati bahawa dengan sebab experience dia, pengalaman yang dia lalui, bahawa dia akan mengajar kepada kita satu benda. Oh, Syekh Wan kata masuklah garam. Tetapi setelah dipraktik, dia kata kalau masuk garam gunung lagi baik. Ataupun dia kata garam kasar, compared to garam halus lagi baik. Tetapi orang yang belajar kat sini, sebab Syekh Wan sebut garam, tetapi bila praktik dan dirasa, dia praktik. Warathahu al-ilma ma lam ya'lam, diwariskan ilmu disebabkan oleh praktik. Setelah berdasarkan kepada ilmu, maka dia akan diwariskan dengan ilmu yang dia tak pelajari sebelum daripada itu. Ya? Jadi sebab itu beza yang ada ulama dahulu yang bila mereka mendapat hadis, mereka mendapat Al-Quran, tetapi kemudian dia tak amal jangan orang dulu ya. Kita sekarang punya banyak. Tetapi ulama dahulu bila mereka amal dan mereka amal bersama dengan tajribah, disebut tajribah, maka ketika itu dia mendapat ilmu secara yang kita dapati begitu mendalam. Jadi sebab itulah itu proses perjalanan kita dengan ilmu. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya baru di permulaan. Sedih kan? Ingatkan bincang-bincang kita dah sampai level golongan ahlul arifin. Sebab ilmu ni paling tinggi golongan arifin. Yang golongan arifin itu golongan orang berilmu yang paling tinggi. Ya. Baik, jom kita sambung, kita tengok perbincangan kita. Dan mana kita bincangkan? Salaman-salaman. Salaman-salaman. Ya. Ustaz baca tadi. Ya. Okey, saya sebenarnya masih lagi kita di awal-awal tadi, yang mana kita bermula dengan ingat hari juga ada 3 kelompok, 2 kelompok, di hari akhirat ada 3 kelompok manusia secara besar, secara general terbagi di hari akhirat kepada 3 kelompok. Dia tak pakai ras, dia tak pakai bangsa, dia tak pakai keturunan, dia tak pakai apa dah. Hari itu dah tak ada dah. Tinggal 3 kelompok saja. Tinggal 3 kelompok saja. Tak kira apa bangsa sekalipun, apa bahasa yang dia cakap, apa pun latar belakang dia, pandai ke tak pandai ke, maka terbagi pada 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama disebut ashabul yamin. Kita mula dengan kalau dalam Quran ini dimulakan dengan kuntum azwajan salata fa ashabul maimanah. Okey, kemudian ashabul mash'amah. Okey, baik. Kemudian daripada 2 kelompok ini Allah nak sebut satu yang special untuk kita semua kejar dan ikut. Walaupun memang mereka ni benchmark sebenarnya. Mereka ni benchmark. So benchmark untuk orang kita nak selamat di hari akhirat adalah pada kelompok as-sabiqun. Walaupun pada penceritaan Allah cerita yang ketiga, tetapi sebenarnya dia duduk yang pertama dalam ranking orang yang selamat di hari akhirat. Jadi orang yang selamat di hari akhirat pada ranking yang paling tinggi, dia lebih tinggi daripada ashabul maimanah terbagi pada 2. Ya. Yang pertama as-sabiqun, yang kedua ashabul yamin. Okey. Ashabul maimanah, ashabul mash'amah itu kelompok besar. Tetapi dalam kelompok besar itu di bawah ashabul maimanah, ashab
as-sabiqun ataupun golongan muqarrabun, yakni golongan ashabul yamin. Itu dah kita dah sebut yang sama berulang-ulang kali bagi kita nampak. Dan kelompok yang ketiga adalah ashabul masy'amah, ya, golongan yang berada pada kelompok catatan kiri yang kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sekarang kita sedang membincangkan sebenarnya apa yang Allah berikan kepada mereka yang berada pada as-sabiqun as-sabiqun. So golongan sabiqun as-sabiqun, pertama Allah kata mereka ini akan mendapat. So kita dah sebut wa qalilun minal akhirin, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maknanya kelompok ini memang tak majoriti. Kelompok ini tak ramai. Dulu saya dah pecahkan, ya, kalau Imam Ibnu Katsir pecahkan bahawa daripada kelompok dua tersebut terpecah pada di dunia 4 kelompok, ya, Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ingat semua tu? Masih tak kau ingat? Meyakinkan, alhamdulillah, gembira saya. Maknanya dua kelompok tersebut di akhirat, tetapi di dunia 4 kelompok. Siapa 4 kelompok? Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Baik, sekarang dua kelompok. So, kelompok as-sabiqun al-awwalun yang Allah kata tak ramai, bukan majoriti, tetapi daripada 4 kelompok yang ada di dunia, mereka tergolong dari golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada. Baik. So, 3 kelompok yang di dunia ini dia akan duduk pada kelompok as-sabiqun ulai al-muqarrabun. Baik, golongan Sholihin secara umum semua ni Sholihin. Ingat, ya, secara umum mereka itu adalah Sholihin, general, ya. Sebab tu kadang-kadang dalam Quran Allah kata Nabi golongan Sholihin, sebab golongan ni semuanya Sholihin. Tetapi dalam Sholihin itu ada dia punya ranking, ada dia punya hierarki, adanya ranking. So golongan yang siapa tadi? Sholihin, so dia banyak berada pada kelompok ashabul yamin. Alhamdulillah, kan? Ingat masih semua tu clear? Alhamdulillah. Okey, dia masuk dalam ashabul yamin. Dan ingat, setiap kali kita bercakap soal mereka yang selamat di hari akhirat, apa yang kita cakap sama-sama? Allahumma rzuqni, ya Allah, rezekikan aku, ya Allah, berada dalam kelompok itu, ya Allah. Tolong jangan pernah rasa jemu, jangan pernah rasa macam penat nak baca Allah marzuqni. Setiap kali kita cerita tentang berada pada kelompok-kelompok yang baik di hari akhirat dan juga di dunia, barulah kita itu dianggap sebagai interaksi dengan Quran. Ya, interaksi dengan Quran adalah apa yang Allah bagi tahu, kita respons secara spontan. Allah cerita tentang kelompok yang berjaya, Allah marzuqni. Allah cerita tentang kelompok yang celaka, kita akan kata wal iyadu billah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila mula nak bercerita pada kelompok yang dikatakan sebagai golongan as-sabiqun atau kita kenal sebagai golongan apa? Al-muqarrabun. Okey, golongan Sholihin kita kenal sebagai golongan apa? Golongan abrar. Ya, ingat, golongan ashabul yamin itu digelar sebagai golongan abrar. Golongan yang 3 kelompok tadi, Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, mereka itu disebut golongan muqarrabin. So berbeza, ya. Dan ini yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis ihsan. Saya juga sebut pada minggu sebelum sudah. Ingat tak ihsan apa dia? Ingat ihsan apa dia? Ingat ihsan? Allah seakan-akan ta'budallah. Jiwa bulan tadi. Insya-Allah. Ingat ihsan? Ihsan, ketika ditanya kepada Nabi, ihsan itu apa? Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau musyahadah melihat Allah. Dan ihsan juga adalah engkau menyembah Allah, engkau rasa yang engkau disembah oleh Allah. Bila kita faham, oh itu rupanya bentuk orang menyembah Allah, dan kita nak padankan pada kelompok manusia di dunia,
golongan Nabiyin, Siddiqin dan Syuhada, mereka menyembah Allah secara musyahadah dalam ihsan tadi. Dan golongan As-Salihin, mereka itu golongan yang sembah Allah dan dirasai, dilihat oleh Allah. Takut dah? Takut tidak? Takut kita tak masuk ke dulu tu. Ni sebab pakai autopilot. Allahu Akbar, pasang autopilot. Sedar-sedar Assalamualaikum dah. Siap dah solat punya. Jadi di mananya? Di mana anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di mana kedudukan yang kita sembah Allah macam lihat Allah, sembah Allah macam dilihat oleh Allah kalau kita pasang autopilot. Nampak tak? Tak nampak ke tak? Nampak? Ha? Nampak tak? Jadi kenapa saya kata kita takut? Kenapa saya kata kita takut? Sebab kita bila cakap kadang-kadang kita dengan mudah je ni rakan ahli syurga, sehingga kita rasa syurga tu mudah sangat masuk. Ya, kalian bukan ahli syurga. Memang kita nak, memang bila kita nak kita cakap, tetapi bagus benda itu, macam kita tak bagus. Tetapi kita takut, kita sangka nak masuk syurga tu senang. Sekarang kita tengok yang masuk syurga tu, dia sifatnya adalah bila ibadah pada Allah seperti melihat Allah atau seperti dilihat oleh Allah. Baik, sekarang kita sembah Allah waktu subuh tadi, Allahu Akbar. Ada tak kita rasa ketika kita sepanjang solat kita rasa kita menyembah dan melihat Allah? Oh, macam tak rasa lah. Oh, mungkin kita kata sebab kita bukan berada pada tiga kelompok tadi. Sebab kita bukan Nabiyin, kita bukan Siddiqin, kita bukan Syuhada. Yang setiap Al-Quran yang kita baca rasa lazat. Ingat tak saya cerita lagi dulu, ada sahabat yang menjaga Nabi di khemah dan melakukan solat di waktu malam setelah peperangan tamat, dan kemudian musuh yang baki masih ada, dan kemudian memanah seorang sahabat yang sedang solat membaca surah Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dibaca dalam solat dia, dan musuh melepaskan anak panah, tertancap anak panah tepat pada bahunya, melekat panah kepada bahu dia. Apa dia buat? Apa kita buat? Kalau kita jangan panah. Tengok cerita orang memanah dari ngeri tengah semayang. Kebetulan TV dekat depan kan, tengok orang mana tak kena. Bukan kena panah, sahabat kena panah, melekat panah. Dan panah ni, Masya Allah, panah ni dia punya apa tu? Datuk Seri, dia punya apa tu? Dia punya mekanisme, dia punya engineering dia adalah macam mata kail tu kan. Panah dibuat macam mata kail, maknanya bila masuk tarik dia lekat. Sebab dia ada ke ujung. Kan biasanya macam tu, bila masuk dia tarik lekat. Ya. Jadi Masya Allah, terlekat sana. Apa dia buat? Dia baca lagi. Dia teruskan bacaan. Musuh pun tengok, lepaskan apa? Yang kedua kena. Bila dia kedua, dia pun masa ketiga itu sebab dia tahu bahawa Nabi di dalam khemah, dia jaga khemah pada malam tu. Maka untuk kali ketiga anak panah lekat pada tubuh dia, barulah dia berhenti solat dan dikejutkan sahabat lain. Sahabat bangun kerana kita kena berjaga musuh yang datang. Pada masa itu sahabat tengok, Masya Allah, tiga. Kenapa kau tidak berhenti? Dia kata apa dia? Saat aku membaca dan begitu lazat, aku tak tahu kat mana nak berhenti. Lazat amal itu sampai aku tak tahu di mana nak berhenti. Bukan dia nak paksa-paksa dia, tetapi tak macam kita lah kan, makan nasi dagang sedap. Balik kan, makan nasi dagang, tak tahu bila nak berhenti. Orang tak heran ini bila nak berhenti kan? Jadi kenapa tak berhenti? Sebab saya tak tahu kat mana nak berhenti, sebab sedap sangat. Sahabat Nabi SAW. Baik, saya nak cerita ni adalah mereka yang ibadah makamnya adalah seperti melihat Allah. Sebab tidak ada benda dalam hidup ni yang lebih lazat saat kita dekat dengan Allah. Saat kita jauh daripada Allah, lazat tu makin hilang. Walaupun nampak macam lazat, oh mungkin rumah kita paling besar, mungkin kereta kita paling besar, duit kita paling banyak. Tetapi kenapa tak lazat? Sebab lazat bukan letak pada duit, bukan pada rumah, tetapi letak betapa dekatnya kita dengan Allah. Orang musyahadah,
Dia bukan sekadar dekat, tetapi dia seperti melihat Allah. Dan orang muraqabah, orang yang dia rasa dekat dengan Allah, sebab dia rasa Allah tengok dia, Allah perhati dia. Apa aku nak risau dalam hidup sebab Allah yang Maha Berkuasa sedang jaga aku. Apa aku nak risau dalam hidup? Kenapa aku nak mengadu pada orang kata aku tak disayangi oleh orang sebab ada Allah yang lebih penyayang menyayangi aku. Kita ni sebab kita bergantung pada manusia. Semua nilai kita adalah manusia. Sebab itu manusia ini dia miskin, mereka fakir. Bila kita bergantung pada dia dan dia tak boleh bagi, yang menderita kita, yang kita rasa kurang kita. Dan kali itu Masya Allah, golongan ini mereka akan merasai dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nampak tak masalahnya kita kat mana? Rasa lihat pun tak ada, rasa dilihat pun tak ada. Yang ini serius. Saya ulang sekali. Rasa lihat pun tak ada, rasa dilihat pun tak ada sepanjang kita ibadah. Tahulah kita bukan ada dalam batas soleh. Bila kita tak berada dalam batas solehin, kita pergi hari akhirat nanti, kita rasa bahawa hai ahli syurga sekalian, sebab kita rasa syurga itu mudah. Sebab itu kita dulu tahun 60-an, saya dulu dari muda-muda saya ayah nak cakap dengan orang muda ni. Lagu Eddie Cat apa? Tengok Eddie Cat pun tak dengar kan? Ku tunggu di pintu syurga. Ya, dengar tak? Oh, dengar juga. Kau nanti di pintu syurga. Syurga tu mudah sangat. Siapa-siapa boleh masuk, nanti mati je asal confirm masuk syurga. Baik, cuba bayang sekali muhasabah pada waktu Tuhan. Ya Allah, kami sembah Engkau, ya Allah. Kami tak usaha pun untuk rasa melihat dan tak rasa usaha pun untuk dilihat. Maknanya, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tak berada dalam kelompok yang paling bawah tadi. Dan kalau kita tak berada pada kelompok paling bawah, apa dia punya konsekuensinya? Apa konsekuensi? Apa dia punya yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Orang itu bukan ashabul yamin. Dia boleh berada pada ashabul mash'amah. Sebab masuk dalam neraka ada juga orang beriman yang berada dalam golongan ashabul mash'amah. Sebab di situ diukur ikut syurga dan neraka. Ashabul maimanah wa ashabul mash'amah, kelompok-kelompok tersebut dikira ikut sejauh mana siapa yang masuk syurga. Kelompok itu adalah untuk kelompok masuk syurga sebenarnya. So kalau tak dapat, wala'iyyazubillah. Sebab tu sekarang dah sebut sebentar nanti, wala'iyyazubillah, ya Allah, minta jauh daripada Allah, ya Allah. Sebab kita tak nak tiba-tiba kita terkelum, bukan berada dalam kelompok golongan orang soleh. So golongan soleh ini adalah bottom line, dia paling bawah sekali. Maknanya baseline, dia paling belakang sekali. Keluar ni bola tu dah keluar. Ashabul mash'amah adalah bola dah keluar. Jadi sebab itu kita takut dengan confident kita bahawa kerana kita ni dah macam ni kita rasa kita syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu marilah sama-sama semua yang dikasih sekalian, kita memasang rasa dalam hati, ya Allah, aku tahu lemahku, ya Allah, ya. Aku bergantung pada rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Aku lemah, ya Allah, tapi aku nak bergantung pada rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Tolong rasakan benda itu selalu. Maka kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi pada ketiga Isra wal Mi'raj, ajarlah pada umatmu agar selalu membaca La haula. Banyakkanlah membaca La haula. Banyaklah membaca La haula wala quwwata. Baik, sekali lagi secara ulangan, apa ada di sebalik La haula wala quwwata? Adanya hidayah dan taufik. Maksudnya setiap saat kita ni nak dekat dengan hidayah dari Allah. Setiap saat bila kita baca La haula wala quwwata illa billah, di sebalik haula wa quwwata di sana adanya hidayah dan taufik. Jadi setiap saat kita nak dekat dengan taufik. Sebab
kita boleh datang pada hari ini? Kenapa kita ada masa pada hari ini? Kenapa kita sihat pada hari ini? Kenapa kita rasa ingin pada hari ini untuk duduk menjadi tetamu Allah di rumah Allah Majlis Khairiyah dan duduk dalam taman syurga? Adakah kerana kita nak? Kerana Allah yang berikan nak kepada kita. Anta turidu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Nahnu nuridu wa huwa yuridu wa la yakun illa ma yurid. Anti turidin wa huwa yurid wa la yakun illa ma yurid. Antum turidun wa huwa yurid wa la yakun illa ma yurid. Yang jadi sesuatu benda bukan kerana kita hendak, tetapi kerana Allah hendak. Dan Allah hendak itulah namanya hidayah dan taufik. Jadi sebab itu Masya Allah, aktif berbanyakkan la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Dan bila kita banyak dan faham la haula wa la quwwata illa billah, apa jadi dalam hati kita? Apa rasa dalam hati kita? Skrip tu dah macam dah komplit dah. Sebab saya ulang banyak kali sampai komplit, dah komplit dah. Apa rasa dalam hati? Apa rasa dalam hati? Sebelum tenang, satu benda satu rasa. Kita hamba. Rasa apa? Kita hamba. Bergantung dengan Allah. Bergantungan dengan Allah. Bergantungan. Ada satu rasa dulu yang sangat sederhana tetapi sangat penting. Sederhana tetapi sangat penting. Redha. Macam dah dekat dah tu. Pasrah. Kita rasa syukur pada Allah. Syukur. Sekarang kita datang sebab taufik dan hidayah dari Allah, tak syukur ke? Sebab ini anugerah, bukan kita, bukan aku, tetapi kerana Allah yang gerakkan kita, kekuatan itu, maka dia kurnia. Maka setiap kurnia, apa yang kita kena buat? Merasai syukur. Rasa syukur, ingat ya. Ingat, beza di antara syukur dan rasa syukur. Apa beza di antara syukur dan rasa syukur? Saya rasa lebih ramai yang tak sarapan berbanding sarapan kot ya. Atau sarapan yang berat sangat. Kadang-kadang apa beza di antara rasa syukur dan syukur? Bila sebut rasa, mesti dalam hati. Bila sebut rasa, dia mesti dalam hati. Sebab tu bila sebut rasa syukur, ialah hati yang bersyukur terlebih dahulu. Ya? Sebab boleh jadi Alhamdulillah, itu ucapan pujian yang menunjukkan lidah kita sedang bersyukur. Tetapi tak banyak kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, tetapi rasa sampai menyerap ke dalam hati, itu satu persoalan yang lain. Sebab tu Nabi sebutkan dalam hadis at-taqwa hahuna. Nabi sebutkan tentang apa yang ada dalam hati. Baik, semua yang saya hormati, itu dia punya skrip yang insya-Allah jangan pernah bergendang telinga kita rasa jemu untuk saya ulang. Sebab dia adalah satu harangan yang memang itu package nak bagi kita nampak itu rupanya keselamatan kita di hari akhirat. Dan bila kita buat baik, kita kena ada syukur lebih besar. Ingat, beza di antara orang awam dengan orang-orang yang golongan muqarrabin ialah orang macam kita bila buat nampak baik kita buat. Tetapi golongan muqarrabin buat baik tak nampak baik yang dia buat. Dia nampak kurnia Allah yang menyebabkan aku mampu melakukan kebaikan. Saya ulang sentiasa, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyad, Ibn Abdullah, Ibn Qutib, Ibn Razzaq, Ibn Adi, Ibn Ka'ab, Ibn Luhay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr. Sayyidina Umar Al-Khattab dalam keadaan orang mendapat. Sayyidina Umar ni, dia sentiasa orang dapati bahawa sentiasa pada kelopak matanya bergenang air mata. Sehingga orang nampak ada garisan berwarna hitam di antara tulang pipinya dan tulang hidungnya. Yang garisan hitam itu ada di antara kedua pipi dan tulang hidungnya. Dan kalau orang bertanya kenapa hal itu, kerana banyaknya Sayyidina Umar menangis. Banyak yang menangis, kan Allah sebut dalam Quran, maka banyaklah menangis dan sedikitlah ketawa kita terbalik. Kita ketawa, nangis tak tahu bila last masa tengok kami kushi dulu sekali. Dululah tak ubat sekali menangis dulu. Wah, dah lupa dah.
Bila hati kita kasar, nak nangis cukup susah. Bila hati kita kasar, untuk ketawa yang sia-sia sangat mudah. Sebab tu kita rasa benda, kita rasa kasar hati kita ni kan. Baik, kenapa Sayyidina Umar mudah menangis? Seperti apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, "Falyabku kathir", maka menangislah banyak, "waliyadhaku qalil", dan ketawa sedikit. Kita kata balik, kenapa Sayyidina Umar menangis selalu sampai ada aliran, ya? Sampai ada aliran. Sayyidina Umar kata, aku apabila mengangkat takbir Allahu Akbar, dia tak nampak dia angkat takbir, tapi hatinya rasa bahawa Allah yang beri aku inayah, hidayah, taufik, sampai Umar mampu lakukan perkara tersebut. Dan bila hatiku rasa aku menerima dari Allah, maka hatiku menangis sebab terlalu berterima kasih kepada Allah. Kita kalau tiba-tiba tengah susah kan, susah sangat ni, Allah semayang duha, semayang baca surah, tiba-tiba keluar daripada masjid ni, tiba-tiba ada seorang panggil kita, dia tengok hajat, saya ni ada hajat lah, saya ni tak tahulah, Allah bagi saya ilham untuk bagi sedekah, dan saya bagilah lebih kurang 20,000. Kita dapat 20,000 tanpa jangka apa jadi. Apa kita buat agak? Menangis tak? Tahu tak menangis kan? Sebab dapat 20,000. Kita masuk dalam kelas ini lebih mahal daripada 20,000. Menangis kan? Biasa. Sebab kita dah hilang dalam hati kita bahawa ini adalah hukum. Sayyidina Umar, dia mampu jaga dia punya hati dia. Sebab manusia ni, sebab otak kita kadang-kadang terlalu berat bila memikir dia. Sebab kita jadi autopilot. Alah, benda dah biasa, dah rutin harian, kita pun pencing, ya. Maka kita ada masa. Maka akhirnya kelaziman yang kita lalui berterusan itu menyebabkan rasa dalam hati itu hilang. Sedangkan kita nak penghayatan, daripada awal kita nak penghayatan. Penghayatan adalah roh yang ada pada amal. Bila roh tak ada, ada jasad. Jasad ada terbaring, tetapi roh dah tak ada, kita panggil apa? Mayat. Maka itulah dia, solat subuh kita adalah mayat subuh kita. Kecuali kita masuk ke dalamnya, Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, ma'aqala minha, di mana akalnya ada bersama dalam perbuatan tersebut. Maknanya adanya kefahaman, adanya penghayatan, barulah pada saat tersebut dianggap sebagai sempurna. Ya, boleh insya-Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Kita cerita dulu. Orang kita jangan tak cerita. Nanti kita sama-sama buat insya-Allah. Ada berbeza di kalangan kita yang ada orang ingat, ada cantik, macam Syekh buat tadi lah. Ingat, cantik, simpan, ya. Buat ni semua ada kan. Horizon, dia dah belajar. Tapi berapa banyak horizon suami dia makan, dah belikan mana? Dari France. Baik, jom. Jadi semua yang dikasihkan, inilah perjalanan perbincangan kita. Sebab saya sebenarnya mengingatkan diri saya yang lalai dan lupa. Sebab saya bila tengok, ya Allah, saya boleh cerita Datuk Seri jumpa dengan sahabat-sahabat baik di sini dalam tu. Tuan-tuan, ada satu benda saya nak minta, satu boleh tak tuan-tuan? Tolong sekejap sebab saya tak lupa. Saya dimaklumkan seorang sahabat yang ikut dalam kelas, yang saya sahabat ya. Sahabat saya yang ikut dalam kelas di Ampang yang saya buat. Dan mereka duduk dalam kelas tu, alhamdulillah saya ikut. Baru minggu sudah saya kata berapa lama ya kita duduk kelas ni, belum kata Ustaz dah 12 tahun dah. Lamanya saya kata ya. Dan saya seorang daripada jamaah ataupun sahabat itu, namanya adalah Zakia, dan dia telah meninggal dunia pada semalam. Boleh tak sebentar sahabat saya di sini, kita tolong hadiahkan kepadanya rohnya suratul Fatihah, umum Quran. Yang kita tak boleh baca satu Quran, tetapi kita baca ibu Quran. Dan kemudian kita niat dalam hati, niatkan ni sebab Syekh Ar-Ramli, Ibn Hajar Al-Haythami menceritakan tentang pahala yang kita hadiahkan itu. Ya, syaratnya adalah kita sebut kepada siapa dan kemudian kita niatkan sebagai hadiah. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada roh ya Zakia yang baru pulang menghadap Allah, dengan sama-sama kita
kita mengharapkan hadiah dan doa ini sampai kepadanya. Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghafizha warhamha wa'afiha wa'afiha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala. Allahumma naqqiha min al-khataaya kama yunqqa al-thawbu min ad-danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan min ahliha wa khairan min zawjiha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin nar. Allahumma a'izha min azabil qabri. Allahumma a'izha min azabi jahannam. Allahumma adkhilha al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Baik, tuan-tuan, saya ucap terima kasih. Tetapi tuan-tuan akan ucap terima kasih kat saya nanti satu masa. Sebab orang yang selalu mendoakan orang lain, nanti saat dia pergi, kita tak akan kenal dia, tetapi akan ada yang mendoakan untuk kita. Dan ingat ya, ketika kita sekarang bolehlah kita angkat tangan doa. Ada satu masa kita nak angkat tangan, kita tak boleh. Ingat dengan jelas, akan datang satu masa kita nak angkat tangan macam ni, nak doa pada Allah, tak boleh nak angkat tangan. Ketika mulut kita nak minta, ya Allah ampun dosa aku, mulut kita tak diizin oleh Allah. Sebab semua izin itu, kata Nabi, malam yuwarja, selama mana nyawa yang ada dalam tubuh kamu sebelum disampai ke Allah. Pada saat malaikat maut menarik dan nyawa sampai ke Allah, kalau kita boleh melihat langit itu seperti pintu taubat, maka seluas langit itu, maka kita akan dapat lihat secara perlahan-lahan tertutup. Dan kita dengar bunyi kunci dikunci, dan kita dengar bunyi petri dipetri, dan takkan pernah terbuka pintu taubat untuk kita. Dia tak sama macam sekarang. Sekarang kalau kita nak taubat, mulut kita, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, ya Allah tolonglah dosaku, ya Allah, yang sengaja, yang tak sengaja, dengan engkau, dengan manusia, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan adik-beradik, dosa lalai terhadap anak-anak, dosa terhadap kawan, dosa. Kita nak gerak lidah kita boleh, tetapi akan datang. Saya nak sebut dalam kelas kita kan, Nabi sebut dalam hadis, ya, Nabi sebut dalam hadis, ja'al mautu bima fihi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ya, kalau tadi hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dalam hadis yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Yang ujung saya tak nak tambah, sebab kata ulama yang paling susah ditanggung oleh orang mati adalah inqita', terputus peluang untuk amal. Nak amal tak boleh, tapi baru masa tu, ya Allah, rupanya ya Allah, sedekah akulah yang akan selamatkan aku, yang lapangkan kubur. Sebab Nabi sebutkan dalam orang dalam kubur, Nabi pernah sebut keadaan macam ni orang. Inilah jadi rusuk. Ketika dia dipenyit dan terhenyak dan kena rusuk, kita jadi macam ni. Maknanya nak bagi tahu bahawa manusia di alam barzakh ada yang lapang selapang mata memandang, saujana mata memandang, tetapi ada orang yang sempit sesempit-sempitnya. Dan cuba bayang pada masa itu, kita tahu yang menjadikan dia lapang adalah sedekah kita, yang menjadikan terang adalah Quran kita, yang akan menjadi pembenteng adalah solat kita. Tetapi cuba bayang, semua tak sempat kita buat. Sebab dalam mulut benda-benda lain yang menjadi keutamaan kita, yang menjadi prioriti kita daripada kita sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, bila kerja, atau kita dah berhenti kerja, prioriti kita bukan nak kumpul apa yang patut kita kumpul, yang selamat, yang pergi dah pergi. Saat itu yang paling susah. Sebab itu semua yang saya kasih sekian. Kenapa saya kata nanti? Sebab bila kita banyak doakan orang, kenal atau tak kenal, maka saat itu nanti saat kita pulang, Allah gerakkan hati-hati orang untuk doakan kita. Saat itu kita rasa bahawa Masya Allah, pentingnya doa. Pentingnya doa. Saya, tapi yang ini bukan dalil. Saya bukan anggap sebagai dalil pun, ya, bukan dalil. Ketika COVID dulu, ada satu cerita saya ceramah dekat ni, dia cerita pengalaman dia. Ketika dia dah di apa tu,
Apa dia apa? Ditidurkan Islam. Koma. Dan pada masa itu dia kata, dia cerita pengalaman. Dan saya cerita ni tuan-tuan bukan nak kata hujah wala dalil, tak cerita tak tepi. Dia kata Masya Allah, ketika dia dalam keadaan macam tu, dia kata dia mendengar orang memanggil nama dia. Ya, dia dengar nama orang panggil dia. Dan dia seperti nampak dalam pengalaman dia orang datang untuk memberi sesuatu kepada dia. Kemudian dia nak ceritanya apa, dia kata dia rasa macam orang panggil nama dia dalam keadaan tu. Ya, orang panggil nama dia. Tak kira dia di situ waktu malam tak ada orang panggil dia. Tapi kemudian dia sendiri kata, bila dia tanya waktu ini, orang kata masa tu buat sembahyang hajat untuk dia. Jadi sembahyang hajat orang untuk dia, ada yang menyampaikan untuk dia dalam ni pengalaman dia saja. Saya pun just mendengar. Tetapi kalaulah dalam fasa antara dia hidup dan mati, dia hiduplah kemudian, maknanya kita tak pernah experience bagaimana nanti di alam kubur. Tetapi cuba bayang kalau di alam kubur yang ulama kata doa sampai, amalan yang orang lain buat, ya, yang terputus adalah amalan kita buat, tetapi Allah itu masih menyampaikan. Sebab itu kata Nabi ada taknih, melainkan maksudnya tak ada juga amalan yang boleh sampai walaupun kita telah mati, ya. Doa bukan kita, anak kita dalam doa yang lain, doa sahabat dalam hadis yang lain. Jadi sebab itu Masya Allah kita banyak mendoakan orang, insya Allah nanti orang sentuh hati orang lain. Ya Allah, si fulan ini ampunlah dosanya ya Allah, peliharalah. Yang itu kita minta kan. Amin kan? So terima kasih sebab mendoakan seorang yang saya kenal. Kalau tuan-tuan orang tak kenal, tapi tuan-tuan sama juga, harapnya nanti satu masa orang tak kenal kita pun doakan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab dunia ni dah ada satu, dunia ni tangga mana dia akan ada satu titik. Mana selepas titik tu siapa pun kita, apa yang kita ada tak ada nilai sama sekali. Yang bernilai adalah apa yang kita bawa dalam hati yang baik, amal yang soleh. Kan? Ingat, amal yang soleh dan Hati yang baik bersama dengan hati yang baik, ya, bukan amal soleh saja. Okey, sebab itulah saya katakan tadi, orang baik, orang muqarrabin, bila dia buat amal soleh, dia pun Masya Allah rasa Allah bagi. Orang macam kita ni masalah ni, bila buat baik, mulalah orang ini buat ni, buat ni. Lama-lama dah jadi, dia jadi kalih. Lepas tu dia mula nak cerita ke orang. Dia bagi semua nak cerita ke orang pula. Tahajud nak cerita ke orang. Saya sentiasa ingat diri saya. So aku nak cerita ke orang. Akhirnya kita cerita ke orang supaya orang like kita, tetapi Allah tak like kita. Kita pulang dalam keadaan Allah tak like kita, ya. Kita ni semua tentang orang, all about apa manusia kata. Kita tak fikir apa Allah kata, ya. Tapi akan datang satu masa hanya kita dan Allah. Jadi masa takutnya lah rupanya, sebab manusia yang kita paling sayang pun kita akan tinggalkan, tetapi Allah yang maha penyayang akan bersama dengan kita sampai bila-bila. Jadi kita jagalah Allah itu lebih menjaga kita, insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekarang tentang ahli golongan muqarrabun. Maka bila Allah ceritakan tentang golongan, sebab tu Allah cerita, okey dengar ya. Yang pertama Allah cerita ashabul maimanah, ashabul masy'amah. Kita sehingga nampak tentulah kalau ikut kronologi ceritanya adalah cerita ashabul yamin, lepas tu baru cerita golongan muqarrabin. Tetapi Allah tak kita ambil perhatian golongan yang VIP hari akhirat ialah golongan muqarrabin. Maka Allah mula cerita tentang golongan muqarrabin pada ayat 15. Maka apa yang Allah bagi pada mereka, Allah kata ala sururin mawduna. Apa yang dapat pada mereka, kata Allah, yang pertama ialah mereka duduk di atas tahta kebesaran yang tertatahkan permata. Ya, dalam tafsir, kalau saya himpun-himpunkan tafsir, maknanya di situ Allah nak cerita apa yang ada di ruang tamu. Ya, di ruang tamu. Sebab kita kalau kita buat ID, interior design, kita tanya interior designer, maka cerita ni cerita tentang ruang tamu. Cerita tentang ruang tamu. So di ruang tamu biasanya ada apa? Sofa, kursi, seti. Maka
Allah ceritakan kepada mereka kemewahan yang ada pada golongan muqarrabin yang mana tak tergambar oleh kita, sebab pada hari ini di dunia Masya Allah emas diukur ikut gram emas, sebab terlampau mahal dan pakai gram. Dan kalau kita nampak macam emas, itu bukan emas. Tak tahu kan? Kalau kita nampak tiba-tiba macam kursi emas lah, bukan, tu bukan emas. Sebab di dunia emas terlalu mahal. Emas terlalu mahal, dia pun pakai gram. Dan emas yang dilembutkan sehingga akhirnya dianyam di antara emas dan permata, maka disebut sebagai sururin maudunah. Ya, sururin maudunah, yakni maknanya adalah bagaimana Allah nak gambarkan ruang hadapan penghuni golongan muqarrabin itu, singgah sananya Masya Allah yang terbuat daripada emas yang bertapahkan permata tulen. Hari ni kalau kita tengok orang pakai tudung kan, lepas tu nampak permata itu memang intan yang memang betul-betul ke? Cepatnya tak dan bercuri kan. Cuba ya tak, wallahi ustaz, dia memang intan betul. Satu putih ni pun lebih kurang dalam 100,000. Kali dia kat luar tu memang kena kan. Sebab tak mahal. Kena orang buat benda aku siap-siap. Dah, ni bukan intan, ni bukan permata. Kita pakai emas pun dah ada pilihan. Betul. Masa nak kena curi, masa nak tunjuk tak ada ini yang betul. Sebab emas tu mahal. Baik, itu yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala nak membayangkan kepada ahli syurga golongan muqarrabin adalah ruang tamu, kawasan hadapan yang diperhias dengan tadi kan. Kemudian Allah menggambarkan ahwal keadaan mereka pada ketika itu. Mereka dalam keadaan sambil berbaring di atasnya, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Jadi sekarang nak ceritanya cerita ruang tamu. Cerita ruang tamu biasanya kita dan tetamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa bagi golongan muqarrabin yang sifatnya adalah as-sabiqun as-sabiqun. Apa maksud as-sabiqun as-sabiqun? Orang yang kalau benda baik dia berlupa jadi nombor satu. Dia tak nak tengok look and see, tengok keadaan okey tak okey, nanti I follow you. No. Saya jadi nombor satu. Gini golongan kualiti, golongan as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Dan golongan as-sabiqun as-sabiqun ni dia ada rupa, dia ada kelompok dia. Dia ada kelompok. Maksudnya, dia ada kelompok golongan yang memang kalau mereka itu berada pada golongan yang berlupa-lupa, mereka berlupa-lupa kat depan. Sama kot macam berlari berlari 5,000 meter Olimpik. Jalan laju 1,000 boleh ke garisan sedia, bukan main. Kita pun ada tu. Oh yakin, baju insya-Allah meyakinkan. Lari, oi, mungkin kita lepas sekali kan? Tapi lepas lebih kurang 100 meter mula belakang. Tetapi kita akan dapati bahawa satu kelompok kat depan tu, Masya Allah, dia fight sampai ke sudah. Begitulah gambaran as-sabiqun as-sabiqun. Mereka ini adalah nak ke hadapan. Ya, sebab tu Allah sebut pada mentaliti kita adalah kena fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, maknanya benda baik ni kena fastabiq, benda lumba. Orang ni boleh bagi, kita boleh bagi. Dia boleh buat kebaikan, kita buat kebaikan. Kena berlumba dengan kebaikan. Mindset kena ada. Mindset kita tak kan? Tak lah. Rezeki. Oh, tapi kalau dunia dah, ya, dia dapat, aku nak dapat. Dia renovate, aku nak renovate. Dia tukar sofa, aku nak tukar sofa. Dia tukar apa lagi? Fastabiqul khairat pada dunia. Tetapi para sahabat Nabi, orang-orang baik, dia tak kisah pada dunia sebab dunia tak ada nilai. Saya pernah sebut, Allah sebut dalam Quran tentang nilai dunia, yang kalau ada nilai dunia ini sebesar, seberat apa tu? Sayap nyamuk, masih ada nilai. Allah takkan bagi pada golongan orang-orang yang tak beriman. Saya buat contoh kan, ingat tak? Kita masak nasi ayam hainan, sebab nak kontrol, jangan cakap cuba nak kontrol, buat contoh lain, nasi dagang kan. Jangan cakap dia tak ada hasil buat apa kan. Cuba ya, bila kita masak, untuk siapa masakan?
Kita masak untuk siapa masakan? Untuk anjing kan? Dan untuk anjing kan? Kami masak untuk orang yang kami sayang, betul kan? Tapi lama-lama dah semua makan. Kita tak kasih lagi. Apa kita buat? Kita mungkin simpan untuk nanti makan. Orang kata balas. Tetapi tiba-tiba basi, bengit. Baik, ketika bengit, masa tu kita jamu pada anak-anak kita kan? Masa tu baru kita bagi pada. Itulah nilai dunia di sisi Allah. Dah tak ada nilai, maka suatu manusia yang tidak beriman Allah bagi. Selagi dia bernilai, maka Allah tak akan bagi. Sebab tu dunia ini kata Allah tak ada nilai. Dan sebab itulah, Masya Allah, dalam bahasa yang agak kasar untuk kita faham bahawa sebenarnya para sahabat tak pernah pun orang yang lebih dia tak pernah rasa. Tetapi kebaikan mereka belum. Kalau saya membesarkan perniagaan, sebab dengan perniagaan yang saya besar dapat membantu banyak lagi orang Islam, jadi berlumba. Bukan sebab kekayaan itu, tetapi apa impak kekayaan itu. Oh, dengan sebab kaya Abdul Rahman bin Auf boleh bagi semua harta dia. Kan kita tengok dalam satu kisah kan, Abdul Rahman bin Auf pergi satu rombongan dan kemudian berjumpa dengan orang. Dia nak pergi ke tempat ini, tetapi orang tu kata jangan pergi sana, aku balik baru di tempat sini sebab orang ni dalam keadaan susah. Kau bagi, kau jual berapa pun dia akan beli. Kalau kita jadi Abdul Rahman bin Auf, cadang nak pergi ke Ampang, tiba-tiba pergi 90 orang sana, kalau pergi berapa pun harga orang sanggup beli. Nak pergi Ampang ke 90? Saya tanya macam marah ke? Okey. Satu di Ampang dapat untung sekali ganda. Pergi 90 untung 10 kali ganda. Tunjukkan memang saya kasar tadi cakap ya, sampai tak selesa nak jawab. Betul tak? Dan dia pergi ke 90. Ketika pergi 90, biasalah dalam bisnes ni mesti ada layer pertama adalah juga kita panggil borong yang borong wholesale. Mari pokoknya wholesaler ni minta beli di luar lagi, deal kat luar yang orang ramai tak dapat lagi. Maka dia kata, Abdul Rahman, kami beli kamu dengan 2 kali ganda. Saya tahu, Abdul Rahman tahu dah, dia dah tahu dah, bukan 2 kali ganda. Kalau 2 kali ganda better go to Ampang. Abdul Rahman tak tahu 3 kali ganda. Naik tawar menawar sampai 10 kali ganda. Itu maksimum lah. Apa kata Rahman Ba'af? Apa tak jual? Berapa kau nak jual? 700 kali ganda. Patutlah kaya sangat. 700 kali ganda. Dia kata, mana mungkin 10 kali ganda itu paling tinggi yang kami boleh tawarkan di mana-mana. Maka Abraham bin Auf kata apa dia? Aku nak bagi untuk Allah. Sebab hanya Allah boleh bagi aku 700 kali ganda. Tolong bawa aku ke masjid. Aku nak bagi secara percuma pada umat Islam yang sedang susah. Dia bagi percuma. Dia bagi percuma. Kenapa? Sebab dia tak gamak. Kenapa? Sebab dalam keadaan susah, umat Islam tertekan dan terpaksa beli dengan harga mahal. Dia tahu bahawa tempat itu dalam keadaan susah. Ketika itu dibuat keputusan bukan lagi kerana untung yang dia nak dapat 10 kali ganda, tetapi 700 kali ganda. Sebab Allah menjanjikan dalam Quran keuntungan bagi mereka yang berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala diganda 700 kali ganda. Itu cara orang Islam zaman dulu dan zaman Khalifah dulu. Dia bukan nak melahirkan orang miskin atau mengkastakan orang miskin dengan standard upaya ekonomi mereka, tetapi menambah nilai pada orang miskin sehingga orang miskin mampu membeli lebih mahal daripada nilai orang miskin. Ya. Baik. Jadi tolong amin. Ya Allah, jadilah kami kualiti itu ya Allah. Kualiti berlumba pada benda baik terhadap akhirat. Dan kami boleh sabar pada sebarang kekurangan kami terhadap dunia yang tak ada nilai. Ya. Dan ya Allah, tolonglah kami ni, sebab kita ni kadang-kadang tak tahu kenapa
Tak ada sebab apa. Orang lain dapat lebih, tiba-tiba rasa macam dia rasa macam lebam kat dalam. Ya, dia tak tahu kenapa kan. Anak pun tu dapat straight A's. Congratulations. Naughty. Dia bukan ambil anak kita. Anak kita pun tak ambil biasa dah pun. Tapi tak tahu kenapa manusia ni, Masya Allah, dia mudah lebam pada benda macam tu. Kenapa? Sebab kita letak harga yang mahal terhadap nilai dunia, menyebabkan bila kita rasa kita tak dapat, kita sakit malah yang dapat. Oh, kita tengok orang tu naik pangkat. Oh, kita nampak orang tu kaya. Oh, lebam sana, lebam sini. Hari-hari lebam, penuh dengan lebam. Tidur pun tak boleh nak tidur. Katanya, ya Allah, lepaskan dia dunia. Lepaskan dia dunia ni. Ya. Allah dah tulis kita tu hak dia, dan Allah tak tulis untuk apa. Yang aku dapat ni tak banyak, tak cukup lagi kita nak boleh syukur pada Allah. Hak kita dapat ni tak cukup untuk syukur kita pada Allah. Kan? Saya cerita dulu kan. Saya cerita ke Fad. Yang cerita lah, tak mesti nak cerita. Nak cerita dengan siapa? Dia cerita dengan kawan yang saya tak ada tidur semalam. Kenapa saya punya apa? Saya rasa burn kat dalam ni kan. Sedangkan doktor kata apa dia? Kita punya LBS tu je yang gripkan, otot-otot yang gripkan daripada esophagus ni ke bahagian perut, dia punya tak nak grip kuat dia. Itu pun sepanjang malam tak boleh tidur. Yang kita tidur tiap-tiap malam tu, dengan sebab semuanya terjaga, kita tak pernah pun syukur pada Allah. Ni duk marah dia. Oh, yang tu tak dapat, yang tu tak dapat. Hak ni yang satu ni cuba bayang Allah longgarkan otot-otot. Kita bangging saja, kita punya dia jadi reflux. Kita punya asid ni masuk sampai ke atas. Kita sebut terbakar ya Allah sampai muntah keluar dia punya apa? Kita punya asid. Dan asid itu sama macam asid hidroklorik cair kan. Tuang pada besi boleh jadi apa? Cuba bayang dia burn kat sini. Tapi kita tidur malam-malam dengan proses. Hak tu pun satu nikmat otot-otot yang jaga kita pun kita tak terima kasih pada Allah. Dia nak cerita, oh orang tu dapat projek tu sakit hati, orang ni dapat banyak hutang sakit hati. Ya Allah, hak yang kita ada pun kita masih perlu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Jadi ya Allah tolonglah kami ya Allah. Kita minta, kita duduk sama-sama adik-beradik ya Allah, tolonglah ya Allah. Dunia yang padamu tidak ada nilai, jangan bernilai sampai kami sakit bila kami tak dapat dan sakit bila orang lain dapat. Itu tenang insyaAllah hidup kita. Tenang hidup kita insyaAllah ya. Saya cakap ni kenapa saya bentuk dalam bentuk rumah? Sebab bukan senang. Cakap senang, tapi bila berlaku depan mata, oh dia mari. Dia kacau kita. Mayang teringat Masya Allah ya. Kita tahajud geram ni ya. Kita geram dari awal sebab kita awal tahajud ya. Kalau kita tidur tak tersegeram. Tapi bila bangun tahajud tu ingat pula kat dia kan. Berat ya. Baik, semua yang dikasihkan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Okey. Semuanya gambaran di ruang tamu. Saya nak gambarkan bahawa golongan muqarrabin mereka itu ada kelompok. So sebab itu Masya Allah, kebaikan ini mesti bersama kelompok, kata Imam Ghazali. Kalau kita nak buat baik tetapi kita tidak ada circle, kita tidak ada kelompok yang support kita buat baik, seperti golongan as-sabiqun yang nanti di hari akhirat kerana mereka saling berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, maka di dunia kita kena ada sahabat yang baik. Ingat ya, kita kena nak buat baik seorang-seorang. Kita tak boleh, kita mesti ada kelompok yang sama-sama nak buat baik. Dan ingat lagi, saya tengok tu supaya saya tahu dah habis masa ke. Baik. Ingat dah Ashabul Kahfi dulu. Ingat tak kita masuk kelas masa kita di Ashabul Kahfi? Ingat? Kali pertama daripada 7 kelompok itu, dia duduk seorang-seorang dan kemudian dia merasai betapa betulnya akidah umat kaum dia. Dan pada masa itu dia seorang kan. Kemudian lama-lama datang 7 orang daripada latar belakang yang berbeza. Bukannya 7 orang yang membesar bersama-sama kawan-kawan baik dah, tetapi 7 orang yang berbeza-beza tapi datang
Sehingga ulama tafsir, kalau kita tengok tafsir, saya bahaskan dulu. Pada saat itu mereka bawakan hadis Nabi SAW. Sebab ini penting. Ini penting. Ini adalah ukuran penting untuk kita berada dalam kebaikan bersama kelompok kebaikan. Maka dalam itu, maka ulama bawakan hadis Nabi, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minhu talaf, wa ma tanakara minhu talaf. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya. Hadis ini kita Sayyidina Aisyah, kita tengok dalam riwayat Muslim, juga Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, roh manusia ini arwah, al-arwah junudun mujannadah. Okey, tengok balik Ashabul Kahfi duduk seorang. Tapi dia tengok tak betul. Tetapi rupanya roh orang melihat tak betul, bukan dia seorang, tetapi ada roh lain yang akan lihat. Roh itulah yang menyebabkan akhirnya mereka datang dan tertambat menjadi satu pasukan. Itulah golongan. Kalau kita nak kata as-sabiquna ulaika al-muqarrabun, mereka itulah kelompok yang nanti sekarang muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqi, mereka duduk sambil bersandar-sandar, mutaqabilin, duduk berhadap-hadapan. Maknanya happening, satu yang sangat happening dalam syurga bagi golongan muqarrabin, duduk di atas dipan-dipan yang teranyam di antara emas tulin dan permata-permata paling mahal. Ya, baik. Kemudian dalam hadis tadi kata apa dia? Roh orang beriman itu sama seperti tentera yang seuniform. Tentera kan sama kan? Tentera kan sama kan? Tentera angkatan lain dengan komunis sama kan? Nampak tak? Tentulah lain. Jadi kita takut roh kita rupanya macam roh angkatan tentera Melayu, tetapi pakai baju uniform komunis. Kita pun nak masuk dalam tentera Melayu, boleh masuk tak? Takkan boleh masuk sebab roh ini dia ada sifat. Sifat dia adalah fama ta'arafa minha talaf. Roh ini di alam arwah, maka mereka telah tersatukan. Jadi sebab itu bila kita jumpa di dunia, kita rasa macam kita rasa macam okey. Kita rasa macam okey. Sebab itu penting untuk kita tahu kita okey roh kita dengan siapa. Tiba-tiba roh kita okey dengan tentera komunis. Ini contoh, ya tak? Nak bagi nampak uniform tadi. Tiba-tiba roh kita baik dengan siapa? Dengan ulama-ulama yang baik. Alhamdulillah, itulah kita punya tentera kan? Itulah uniform tentera, angkatan tentera tahu saya lupa kan? Mesti ada cikgu sejarah komplain, tapi tak nak cakap dia kata kan? Nah, sejarahnya begini nama tentera itu. Tapi lebih kurang macam tu lah. Kemudian roh ini dia bukan sama dengan sesama dengan kita. Kita tengok ulama-ulama yang di atas, ulama amili, ya, ulama-ulama kita. Siapa itu? Kalau ulama-ulama tu kita tu Jambu, Tok Palu, ya, siapa lagi? Tok Kenali. Katalah cuba bayang roh kita. Kalau roh kita itu sama uniform, walaupun zaman berbeza, kita rasa senang. Naik atas lagi ulama yang lebih besar lagi, ya, ulama lebih besar lagi, Imam Suyuti, yang kita tahu bahawa mereka ini berbayat ada tentang dia masuk syurga, ulama yang wah. Lepas kita bersama tengok roh kita sama dengan Imam Nawawi, roh kita sama dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, roh kita sama dengan Ibnu Hajar Al-Haythami, roh kita belajar sama dengan roh Syekh Ramli sebagai contoh, roh kita sama dengan Imam Syafi'i, roh kita sama. Alhamdulillah, itu ciri kita berada pada golongan yang baik. Belum lagi asalnya pun asal pun. Sebab saya nak ceritakan bahawa di sini bahawa golongan mereka ini digambarkan oleh Allah dalam bentuk kelompok ramai. Kelompok ramai itu adalah di kalangan mereka selain mereka. Allah gambarkan lagi yang yaqufu alaihim wildan mukhalladun, ya. Mereka itu, mereka itu di ruang tamu. Tolong ingat ya, sebab nanti kita akan perasan bila Allah cerita tentang ashabul yamin, Allah tak cerita tentang ruang tamu. Sebab ruang tamu ini membayangkan luxury. Sebab Allah nak cerita golongan ini luxury,
Nak bila Allah nak bandingkan dengan kelompok yang disebut golongan abrar, yang disebutkan golongan ashabul yamin, dan kemudian Allah katakan kepada mereka seperti satu pati yang sangat indah, yaqufu alaihim wildanun mukhalladun, yang mana mereka akan dilayan oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan muda, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Ya. Antara isu negara membangun, apa dia tuan-tuan? Antara isu negara membangun dan negara kaya. Tolong saya. Ya. Antara isu negara membangun, negara kaya atau orang kaya, apa dia? Saya tanya tentu ada kaitan dengan apa yang sedang bincang. Ya. Jangan terlalu ada sepakar-pakar ekonomi macam Datuk Seri ambil kalau dia keluar pakar. Datuk Seri latar belakangnya undang-undang, jadi keluar, insya-Allah. Sederhana. Saya tengah cerita tentang yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan saya tanya soalan, bagi sebuah negara yang kaya, apa isu dia? Apa masalah dia? Apa yang dia kena fikir? Tua. Ha? Tua. Apa dia? Tua. Tak dengar. Tua. Rapis. Oh, sebab wildan. Isunya adalah pekerja. Siapa serve kita? Sebab tu negara kaya, makin negara tu kaya, dia makin perlukan siapa? Pekerja untuk melaksanakan tugasan bagi mereka. Oleh kerana negara kaya di dunia, mereka hanya boleh menggunakan manusia sebagai pembantu mereka, maka manusia yang membantu mereka adalah daripada negara miskin. Itu je dalam, cuba bayang kalau negara miskin, contoh, negara miskin tidak supply pekerja, apa jadi negara kaya? Kita kan ada ladang-ladang, tanah subur, dan kemudian katalah negara lain, ya, saya sebut negara lain, dia tak supply tenaga buruh, apa jadi pada kita? Nampak tak? Mana sekarang Allah ceritakan pada kita tentang bahawa bagi kebiasaan orang kaya, yang mereka fikir adalah siapa yang urus bantu supaya mereka dalam keadaan senang, maka sebenarnya ada makhluk yang Allah jadi, Allah namakan mereka wildan mukhalladun. Jadi mereka lah merupakan yang akan serve bagi mereka yang berada dalam syurga, bukan daripada manusia yang mungkin ahli neraka datang buat shift, ya, ahli neraka datang buat shift, Fir'aun shift pagi, ya, Qarun shift petang, tak. Buka macam ni. Masalah kalau dia kerja dengan manusia as-sabiqun, maka Allah letakkan bahawa mereka itu adalah wildan mukhalladun, mereka yang kita tengok dia pun kita rasa Masya Allah, meyakinkan dan rasa tenang dan seronok. Tengok dia, belum serve dia, tetapi itu pun dah, maknanya cuba bayangkan sekarang kita ada pekerja kan, tetapi pekerja kita buat masalah, itu dah cukup bagi tak best bagi kita. Allah nak cerita terlampau hebatnya syurga ini, maka Allah bayangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu yaqufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwamin wa abariq wa ka'sin min ma'in, dan mereka membawakan minum-minuman dengan gelas, piala yang berisi dengan arak dari sungai yang mengalir, ya, daripada sungai yang mengalir. Nanti kita akan cerita juga apa bentuk sungai, dan saya cuba nak gambarkan, ya, bila kita gabungkan beberapa bentuk golongan muqarrabun, golongan abrar, golongan ashabul yamin, baik semua itu semua yang bisa kita akan bahas kemudian. Dan saya nak pergi kepada la yusaddaquna anha wa la yunzifun. Ya, ini ulama kata sebagian mereka yang praktik, ini ialah yang praktik. Yang praktik mendapati bahawa kalau kita rasa pening tak best kepala, ayat ini elok dibaca. Ya. La yusaddaquna anha wa la yunzifun. La yusaddaqun, ya. Jadi kalau kita rasa macam lalu rasa pening, rasa tak best, ya, sebab ayat itu walaupun bercerita tentang ahli syurga, maka kita boleh baca dalam bentuk harapan. Maka kita baca dengan bentuk harapan,
Dan bacalah dengan faham maknanya. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Kita baca dalam keadaan tenang, bacakan dalam keadaan gambaran ahli syurga. Sebab kita faham, bukan hanya macam Rasulullah SAW pernah, kau baca kau pening, kau baca kau pening. Kalau tak kau pening, bila nak sembuh tak sembuh, bila sembuh tak sembuh. Ya, sebab kita selalu kontrol benda yang di luar kontrol kita. Itu masalah manusia. Manusia suka kontrol benda yang di luar kontrol dia. So bila kita di luar kontrol kita dan kita nak kontrol, kita akan lebih stres. Dan kita tahu bahawa kita lepas untuk tidak kontrol, kita akan boleh dapatkan ketenangan. So ini kata ulama. Siapa ulama? Ulama yang bila dia amal. Ulama yang baca saja, tetapi bila dia amal, maka adalah guru yang kata bahawa Masya Allah. Dan kemudian bila dia amal, benda itu sesuatu yang berfaedah untuk dia. Ya. Kemudian wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan. Ingat ya, semua yang saya kasih sekalian, buah-buahan ini dalam satu dish, dalam satu hidangan, dia adalah hidangan utama. Betul kan? Tentulah tak. Tentulah tak. Cuba datang ke rumah kita, kita letak buah durian, buah apa. Tentulah buah-buahan ini datang bila? Datang sebagai tambahan. Sebagai tambahan. So buah-buahan itu adalah, sebab cerita sekarang, cerita luxury, kita tak cerita tentang asas. Sebab golongan ini Allah tak nak cerita tentang asas. Allah cerita tentang luxury part of the world. So betul-betul dia bila hidangan, Allah tak cerita tentang benda asas, tetapi benda tambahan. Sebab buah-buahan dalam satu hidangan adalah tambahan. Tolong kita tengok ya, mood cerita ni cerita tentang luxury, tentang tambahan. So Allah tak akan cerita benda-benda yang asas. So bila Allah ceritakan kepada mereka bahawa mereka itu faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin khairin mimma yashtahun, baik itu adalah gambaran tentang luxury-nya hidangan yang mereka dapat pada ketika itu. Dan insya-Allah saya akan sambung pada masa akan datang tentang hurun in ka'amthali lu'lu'il maknun. Siapa dia? Dan dilayan oleh huril ain. Apa huril ain? Okey. Siapa huril ain? Siapa huril ain? Okey, boleh tak buat sementara waktu, jangan diterjemah dulu sebab kita akan sambung. Kenapa? Sebab ulama membahaskan dan berita baiknya, ada berita baik yang saya nak sampaikan lah. Ya, yang dimaksudkan dengan hurul ain tersebut, ya, siapakah dia hurul ain? Sebab bila kita sebut bidadari, kita tak rasa kita, tetapi hurul ain beritahu awal adalah isteri yang berada dalam syurga. Okay? Jadi semua yang dikasih sekalian, insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita akan datang. So kita akan bincang di hurul ain. Jadi sebab itu yang penting masuk syurga dulu baru settle kan. Ini syurga tak masuk lagi. Membahaskan macam mana nanti berbidadari dan kita macam mana, ada polemik ke, nanti bersaing ke kita dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik belaka. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan, sebab Allah menceritakan ini tentang laki-laki dan wanita yang masuk syurga, bukan hanya laki-laki. Jadi tentulah kepuasan syurga itu pada laki-laki dan wanita, sebab laki-laki dan wanita di atas susah payahnya mereka di dunia, maka Allah gantikan kepada mereka dengan syurga yang penuh kenikmatan. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, cukuplah sekadar itu perbincangan kita buat hari ini. Alhamdulillah. Dan kita harap kita akan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga ada baiknya apa yang kita bincangkan. Ingat, bagi
kita datang ke majlis ilmu, setiap persediaan, setiap langkah, setiap perjalanan, setiap mulaikan tayar, semuanya adalah dinilai oleh Allah dan malaikat. Dan Nabi juga dalam hadis, kata ikan-ikan di lautan mendoakan kita semua. Jadi bukan senang nak dapat doa seluruh makhluk, melainkan orang yang berjalan untuk ilmu. Jadi momen itu tak sama. So nikmati momen kita didoakan oleh seluruh tugas, seluruh binatang, seluruh ikan yang kata Nabi, semata-mata untuk orang yang datang untuk ilmu. Jadi kita harap doa itulah yang akan sentiasa menguatkan dalaman kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Okey, cukuplah sekadar itu semua yang saya kasihi. Jumpa lagi di masa akan datang. Aku maaf disebabkan sebarang kekurangan saya, Zurabi, hamba Allah yang sangat fakir, lemah dan dhaif ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka